Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini binti Mat Hussein. Nombor matrik A170015. Saya ingin membentangkan subjek bagi kursus PPPG 3252 iaitu kajian teks syariah yang bertajuk Syurutul Al-Mawquf, iaitu syarat-syarat harta yang diwakafkan. Dalam bahasa Arab dikenali sebagai Al-Mawquf. Bagi syarat yang pertama iaitu ayakuna ainan ma'inatan yantafi'u biha ma'abaqa ainuha ala tawam fayasiha waqaf al-iqar min ardi aw dar wal manqul kathawbi wa kitabi wa hayawani wa athathi wa salahi ma'in liqauluhu sallallahu alaihi wasallam wa amma khalidan fa innakum tuzlimuna khalidan fa innahu ihtabasa adara'ahu wa a'tadahu. واتفقت الأمة في الأعصار على وقف الحصر والقناديل والزلالي في المساجد من غير الناكر ويصح وقف مشاع من إقار أو منقول لأن عمر رضي الله تعالى عنه وقف 100 سهم من خيبر مشاعا ولا يسري الوقف إلى باقي المشاع. Di sini pertama antara syaratnya ialah harta wakuf ini mestilah merupakan barang yang wujud daripada segi ain, iaitu daripada segi material dan juga manfaatnya, serta ianya mestilah bersifat kekal selama-lamanya. Dalam pernyataan ini terdapat beberapa kategori untuk mewakafkan harta. Yang pertama, sah mewakafkan barang yang tidak boleh dialih seperti tanah, rumah, dan juga barang yang boleh dialih seperti kain, kitab, haiwan ternakan, peralatan rumah dan juga senjata. Kategori pertama ini terdapat dua jenis barang, iaitu barang yang tidak boleh dialih. Contohnya tanah. Misalnya, seseorang memiliki sebidang tanah, kemudian dia ingin mewakafkan sebagai pusat anak-anak tahfiz ataupun pembinaan untuk rumah anak-anak yatim dan sebagainya. Jenis barang yang kedua ialah barang yang boleh dialih, contohnya kitab. Misalnya, seseorang tidak menggunakan lagi kitab tersebut dan boleh wakafkan di masjid-masjid ataupun di perpustakaan sebagai bahan bacaan untuk orang ramai. Sebagaimana sabda Nabi SAW, adapun Khalid, kalian lakukan ketidakadilan padanya, maka sesungguhnya dia telah mewakafkan beberapa baju pedangnya dan juga berbagai persediaan senjatanya. Kategori yang kedua ialah para ulama telah bersepakat di sepanjang zaman boleh mewakafkan penghadang, lampu pelita dan juga kapet ataupun tikar di masjid-masjid tanpa ada seorang ulama pun yang menolaknya. Kategori yang ketiga, sah mewakafkan masya', iaitu hak milik persendirian, baik daripada barang yang boleh bergerak ataupun tidak boleh bergerak, kerana Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu telah mewakafkan 100 bidang tanah di Khaybar yang tidak dapat dibahagikan dan wakaf yang tidak menambah pada bahagian yang lain. Kategori yang kedua ialah ويجوز في الأصح وقف بناء أو ورث بمستأجرة للواقف والموقوف عليه أو مستعارة لهما كذلك أو موصل الموقوف عليه بمنفعتها سواء كان الواقف قبل انقضاء المدة أم بعده ويكفي دوام الرأس إلى القلع بعد مدة الإجارة أو رجوع المعين. Syarat yang kedua menurut pendapat Al-Asah. Pendapat Al-Asah ini bermakna ianya daripada pandangan ulama mazhab Syafi'i. Ini diambil kerana ia paling rajih berbanding dengan lawannya sahih yang juga kuat, tetapi Al-Asah lebih kuat. Di mana pernyataan di sini menyatakan harus mewakafkan bangunan ataupun tanah untuk perkebunan. Bermakna harus kita wakafkan bangunan ataupun tanah untuk kita jadikan sebagai kebun-kebun yang disewa kepada wakif ataupun penerima wakaf ataupun yang kita pinjamkan kepada mereka atau kita wasiatkan kepada mereka untuk diambil manfaatnya. Misalnya kita beri sebidang tanah kita untuk kita wakafkan kepada mereka, jadikan sebagai perkebunan, dan hasil-hasil nanti
diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Baik wakaf itu sebelum ataupun setelah tempoh sewaan tamat, ataupun setelah hasil tanaman habis dituai, ataupun tuan tanah menarik semula tanah yang dipinjamkan. Okey, bagi syarat yang ketiga, iaitu wala yasah waqaf mad'um wa raihan wala fi ma'nahima mimma la yantafi'u bihi 'ala ad-dawam li'anna manfa' al-mad'um fi istihalatihi wal mashmum la yadum illa al-mashmum ad-da'im naf'ahu kal misk wal imbar wal 'ud fa yatalaqqa ar-raihan 'ala kulli nabati ghadu taybi arih fa yadkhulu al-wardu li rihi. Okey, syarat yang terakhir bermakna dan tidak sah mewakafkan makanan dan wangian dan hal-hal yang sama dengan keduanya. Bermakna kategori yang ketiga ini adalah tak sah kita wakafkan makanan ataupun wangi-wangian, kerana yang pertama, dia ini tidak dapat memberi manfaat pada kedua-duanya untuk dikekalkan ke atasnya. Kerana apa? Makanan ini sifatnya untuk dihabiskan, manakala bau wangian itu pula tidak kekal lama. Wangian ini baunya akan bersifat sementara saja dan kemudian ianya akan hilang. Kecuali terdapat 3 jenis wangian yang kekal dan berkualiti tinggi seperti misk, ambar dan juga 'ud. Kerana secara khususnya wangian-wangian itu berupa tumbuhan segar di mana kelembapan aromanya yang sangat enak. Okey, itu saja syarat-syarat harta yang diwakafkan yang saya bentangkan. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.